Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Al-Hakim dan selamat datang ke saluran Luq Edu. Persamaan linear merupakan topik yang sangat penting untuk diketahui oleh semua pelajar kerana ia merupakan topik asas bagi kebanyakan topik lain. Terdapat ramai pelajar yang mempunyai keputusan rendah dalam matematik dan matematik tambahan kerana tidak mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan persamaan linear. Oleh itu, tujuan video ini dibuat adalah untuk menerangkan tentang topik tersebut supaya anda boleh menggambarkan konsepnya dan mempunyai kemahiran untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan persamaan linear dengan mudah. Pada awalnya, saya akan membincangkan dahulu tentang persamaan sebelum masuk ke tajuk persamaan linear. Jika anda sudah tahu tentang perkara tersebut, anda boleh skip ke masa ini. Perkara asas yang perlu diketahui mengenai persamaan ialah kedua-dua belah hendaklah sentiasa seimbang. Contohnya dalam persamaan ini, walaupun kedua-dua belah terdiri daripada nombor dan operasi yang berbeza, namun kedua-duanya membawa nilai yang sama. Dalam beberapa situasi, jika satu belah persamaan hendak diubah menggunakan sesebuah operasi, contohnya tambah 5 atau tolak 3, belah yang bertentangan juga hendaklah dilakukan perkara yang sama. Setiap sebutan yang dihubungkan dengan tambah atau tolak juga boleh diubah susunannya. Ingat, sesebuah operasi adalah milik sebutan di sebelah kanannya dan operasi asal bagi sebutan di paling hadapan yang tidak mempunyai apa-apa operasi ialah tambah. Sama seperti tambah dan tolak, darab dan bahagi juga boleh digunakan, tetapi operasi tersebut hendaklah dilakukan kepada seluruh ungkapan. Dalam situasi ini, jika kita hendak mendarab kedua-dua belah persamaan dengan 3, menyertakannya di tepi sahaja adalah salah, kerana mengikut urutan operasi, nombor tersebut hanya akan didarab dengan 5. Oleh itu, ungkapan tersebut hendaklah diletakkan di dalam kurungan ketika didarab dengan sesebuah nilai. Sesebuah sebutan boleh dipindah ke seberang persamaan dengan operasinya diterbalikkan, iaitu tambah bertukar dengan tolak, darab bertukar dengan bahagi dan sebaliknya. Contohnya dalam situasi ini, apabila B dipindahkan ke sebelah kanan, sebutan tersebut menjadi negatif B. Penerangannya, persamaan ini ditolak dengan sebutan yang hendak dipindahkan di kedua-dua belah. Maka sebutan asal dan yang baru sahaja ditulis boleh dipotong. Suatu sebutan yang berada di dalam kurungan dan didarab atau dibahagikan dengan suatu nilai tidak boleh keluar dan dipindahkan ke seberang persamaan. Contohnya, jika kita hendak memindahkan Y dalam kurungan, kita tidak boleh keluarkannya sesuka hati. Oleh itu, terdapat beberapa cara kita boleh menyelesaikan masalah tersebut. Cara yang pertama ialah sebutan-sebutan yang berada di dalam kurungan didarab dengan 2. Kemudian, 2Y boleh dipindahkan. Persamaan tersebut boleh dipermudahkan lagi dengan membahagi kedua-dua belah dengan 2. Cara yang kedua pula ialah nilai 2 tersebut boleh dipindahkan ke kanan untuk dijadikan bahagi. Dan kemudiannya, Y boleh dipindahkan. Prinsip ini sebenarnya boleh digunakan untuk semua operasi matematik seperti kuasa, logaritma, trigonometri dan sebagainya. Tetapi, disebabkan dalam video ini kita akan melihat tentang persamaan linear, kita hanya terhad kepada 4 operasi berikut sahaja. Apa itu persamaan linear? Secara umumnya, persamaan linear ialah persamaan antara dua penguli ubah yang memberikan garis lurus apabila diplotkan pada graf. Penjelasan ini mungkin sukar untuk difahami pada awalnya, tetapi kita akan belajar langkah demi langkah tentang apa definisi itu hendak menyampaikan. Apa yang kita perlu tahu setakat ini ialah, tiada pemboleh ubah dalam persamaan linear mempunyai kuasa yang lebih besar daripada 1 atau digunakan sebagai penyebut pecahan.
Oleh itu, persamaan-persamaan berikut bukan persamaan linear. Walau bagaimanapun, sesetengah daripadanya nampak seperti sebuah persamaan linear kerana ia tidak bercanggah dengan kedua-dua pernyataan ini. Tetapi, apabila kita permudahkan persamaan tersebut atau melakukan sedikit pemindahan, sudah terang persamaan tersebut bukanlah persamaan linear. Apabila diberi sebuah persamaan linear yang mempunyai satu pemboleh ubah sahaja, kita boleh mencari satu dan hanya satu nilai pemboleh ubah tersebut menggunakan kaedah pemindahan. Sekarang, cuba ambil masa sebentar untuk mencari nilai X daripada persamaan berikut. Sila pause video ini dan teruskan menonton apabila sudah selesai. Untuk soalan pertama, 5 boleh dipindahkan ke sebelah kanan menjadi tolak 5. Kita akan dapati X sama dengan 7 tolak 5, iaitu sama dengan 2. Untuk soalan kedua, 3X boleh dipindahkan ke sebelah kiri. 4X tolak 3X dipermudahkan menjadi 1X atau X sahaja dan mendapati X sama dengan 2. Untuk soalan ketiga pula, negatif 6 tambah 2 boleh dipermudahkan dahulu menjadi negatif 4 dan kemudiannya dipindahkan ke sebelah kanan. Ataupun, negatif 6 tambah 2 dipindahkan dahulu dengan operasinya diterbalikkan sebelum dipermudahkan, iaitu X sama dengan 4. Dengan banyak latihan, kita sebenarnya boleh menyelesaikan apa-apa persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Namun, jika kita diberi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, tidak ada nilai yang tetap untuk kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Contohnya dalam persamaan ini, X dan Y masing-masing boleh jadi 0 dan 5, 2 dan 3, 2.5 dan 2.5 serta negatif 5 dan 10. Sebaliknya, apa yang kita boleh lakukan ialah plotkan graf dengan kedua-dua koordinat X dan Y-nya membentuk persamaan yang benar apabila pemboleh ubah dalam persamaan asal digantikan dengan koordinat tersebut. Cara untuk membentuk sebuah graf persamaan linear mudah sahaja. Kita hanya perlu tentukan nilai bagi salah satu koordinat X atau Y. Sebagai contoh, X sama dengan 1. Maksudnya titik baharu ini akan jatuh pada koordinat 1 sesuatu. Untuk mencari nilai bagi koordinat Y pula, kita hanya perlu gantikan X dalam persamaan asal dengan nilai yang telah ditentukan. Dalam kes ini, 1. Kemudian, cari nilai Y menggunakan kaedah pemindahan sebagaimana yang kita telah lakukan ketika hendak menyelesaikan persamaan linear sebelum ini. Untuk situasi ini, nilai Y apabila X sama dengan 1 ialah 4. Kemudian, kita hanya perlu melakukan perkara yang sama dengan nilai-nilai lain bagi X. Contohnya apabila X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 6. Jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Dan jika X sama dengan 0.5, Y sama dengan 4.5. Jika kita lakukannya secara berterusan untuk banyak nilai X, maka kita akan sedar bahawa titik-titik tersebut membentuk sebuah garisan. Oleh itu, kita dapat simpulkan bahawa koordinat bagi titik yang jatuh pada garisan ini, walaupun garisan tersebut dipanjangkan, akan membentuk persamaan yang benar. Setakat ini, mungkin anda sudah perasan maksud definisi persamaan linear, kenapa ia dipanggil persamaan linear serta kenapa pemboleh ubahnya mempunyai kuasa tertinggi 1 dan tidak boleh digunakan sebagai penyebut pecahan. Linear merujuk kepada line yang bermaksud garisan, secara spesifiknya garisan lurus. Jika pemboleh ubah mempunyai kuasa selain daripada 1 atau digunakan sebagai penyebut pecahan, graf yang dibentuk bukan garis lurus. Begitu juga apabila kita gunakan
fungsi-fungsi matematik seperti trigonometri dan logaritma. Tambahan pula, apabila kita disuruh untuk membentuk sebuah graf bagi persamaan linear, disebabkan kita sudah tahu ia akan membentuk garisan lurus, kita hanya perlu mencari dua titik dan membuat sebuah garisan melalui dua titik tersebut. Lagi jauh jarak di antara dua titik itu, lagi tepat garisan tersebut. Penggunaan graf dalam persamaan linear juga berkait rapat dengan persamaan linear serentak. Tapi bagaimana? Mula-mula, apakah yang kita tahu tentang persamaan linear serentak? Apabila diberi dua persamaan dalam dua pemboleh ubah, kita boleh mencari satu pasangan nilai untuk X dengan Y menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Dalam kaedah penggantian, kita hanya perlu ungkapkan salah satu pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang lain. Contohnya dalam persamaan ini, kita boleh pindahkan 2 daripada 2Y menjadi bahagi 2 di sebelah kanan. Kemudian, ungkapan di sebelah kanan boleh digunakan untuk menggantikan Y dalam persamaan yang kedua. Akhir sekali, kita hanya perlu cari nilai X seperti biasa, iaitu X sama dengan 2. Cara yang kedua pula lebih kepada jalan pintas dalam penyelesaian persamaan linear serentak tetapi agak mengelirukan pada awalnya. Pertama sekali, kita perlu menyamakan pekali bagi suatu pemboleh ubah dalam kedua-dua persamaan. Contohnya, jika kita hendak menyamakan pekali bagi Y, kita boleh mendarab kedua-dua belah dengan 3 untuk persamaan yang pertama dan mendarab kedua-dua belah dengan 2 untuk persamaan yang kedua. Kita akan memperolehi 6Y. Seterusnya, kita perlu menghapuskan 6Y dengan menolak salah satu persamaan dengan yang lagi satu. Contohnya dalam situasi ini, kita hendak menolak persamaan yang pertama dengan yang kedua. Ia dapat dilakukan seperti ini. Belah kiri persamaan pertama tolak belah kiri persamaan kedua sama dengan belah kanan persamaan pertama tolak belah kanan persamaan kedua. Akhir sekali, 6Y dapat dipotong dan kita boleh mencari nilai X dalam persamaan baharu ini, iaitu 2. Setelah mendapati nilai bagi X, kita boleh menggantikan X daripada mana-mana persamaan dengan nilai tersebut untuk mencari nilai Y. Kita akan dapati bahawa Y sama dengan negatif 1. Begitulah cara untuk menyelesaikan masalah persamaan linear serentak. Tetapi, bagaimanakah ia berkait rapat dengan penggunaan graf dalam persamaan linear? Seperti yang diterangkan sebentar tadi, kita boleh plotkan graf bagi persamaan linear. Bezanya sekarang ini, kita ada dua persamaan linear. Apakah yang akan terjadi jika kita memplotkan dua graf pada satah yang sama untuk kedua-dua persamaan tersebut? Kita hanya akan mendapati dua garis lurus. Apa yang kita tahu tentang graf ini ialah setiap titik yang berada pada garisan ini akan membentuk persamaan yang benar untuk persamaan yang pertama, dan setiap titik yang berada pada garisan ini pula akan membentuk persamaan yang benar untuk persamaan kedua. Daripada maklumat ini, kita boleh simpulkan bahawa titik ini yang merupakan titik persilangan bagi kedua-dua garisan mempunyai nilai-nilai koordinat yang memuaskan kedua-dua persamaan. Dan secara logiknya, disebabkan dua garisan yang lurus hanya boleh bersilang pada satu titik sahaja, kita juga boleh simpulkan bahawa setiap persamaan linear serentak akan memberikan hanya satu pasangan nilai sahaja. Kemahiran menghubungkan graf dengan apa-apa persamaan adalah sangat berguna untuk menyelesaikan pelbagai masalah, bukan sahaja untuk persamaan linear, malah ia merupakan pengetahuan asas bagi kebanyakan topik yang lain. Maksudnya, prinsip yang sama boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan persamaan bukan linear. Tetapi,
Sudah tentunya pelajar mesti menjalani banyak latihan agar dapat menyelesaikan apa-apa soalan kebat dengan mudah. Kerana perjalanan sejauh 1000 batu bermula dengan satu langkah. Ini boleh dicapai sekiranya pelajar dapat menghayati keindahan matematik dan menganggapnya bukan sebagai nombor-nombor yang rumit, tetapi apa yang ia cuba sampaikan kepada kita. Sila like dan share jika anda mendapati video ini menarik dan subscribe untuk menonton video-video baharu seperti ini. Terima kasih kerana menonton bersama Loop Edu.